Baju ni, aku nak buang. Yang ni elok lagi. Yang ini sama. Ni pun nak buang. Yang lain ni Meanwhile. Yuri buat apa tu? Yuri buat apa ni? aku nak buang baju ni sebab dah tak pakai. Mari aku dah penuh dah. Buang? Alah buang. Apa lagi? Ish, tak patut. Kau tahu tak, daripada kau buang baju tu, baik kau jual balik je baju tu dalam apps Carousel tu. Carousel? Apa tu? Tak boleh je nak bagi tahu apps tu apa. Cuma kita orang tak bagi. Kita baru je habis daripada jalan merata ni. So, kalau kau nak tahu, apa kata kita duduk kat atas dulu. Jom apa tu? Jom. Duduk. Duduk buat macam rumah sendiri Terima kasih. Sambung apa tu? Carousel? Okay, Luri, kau nak tahu tak Carousel ni apa? So, Carousel ni dia macam satu platform e-dagang yang bolehkan pengguna untuk menjual ataupun membeli barang terpakai secara atas talian. Okay, lepas tu Carousel ni dia pula adalah satu syarikat yang berteknologi tinggi tau. Sebab tu dia macam bergabung dan berkolaborasi dengan syarikat-syarikat yang terkemuka untuk memudahkan proses pembayaran. Antara ciri-ciri Carousel dia macam first, penggunaan yang sederhana, kemudian pendaftaran barang yang sangat mudah, and then dia mengekalkan ciri keselamatan yang tinggi kepada pengguna-pengguna dia, dan sekali dia menawarkan pelbagai pilihan barangan untuk dijual. Oh, macam tu. Jadi macam mana pula dengan kontrak muamalat yang diaplikasikan dalam apps Carousel ni? Macam kita kan orang Islam, takkan kita nak pakai konvensional punya kontrak? Jadi di aplikasi Carousel ni kita sebenarnya membuat pelbagai kontrak muamalat yang berlaku, dan contohnya macam kontrak wakalah, iaitu kontrak wakil, di mana saya sebagai penjual, saya menjadi wakil kepada peniaga kedai di luar sana untuk mempromosikan dan menjual barangan mereka. Ia dilangsung macam memberikan saya sedikit profit hanya kerana saya menjual kembali barangan mereka. Lepas tu yang kedua pula, kita masih ada kontrak bai al-musawamah, di mana kita sebagai penjual dan juga pembeli boleh melakukan negosiasi harga, iaitu kita boleh melakukan tawar-menawar sesama kita punya customer hanya di dalam talian mesej sahaja. Yang ketiga, di Carousel pula, kita sebagai customer pula boleh membuat sebarang macam custom made punya barang lah, di mana contoh kan, kalau saya nak bag tu sekian-sekian macam ni, saya boleh bagi tahu dekat penjual, saya nak macam ni, maksudnya saya boleh custom made lah benda yang barang yang saya nak beli tu mengikut kesel saya. Jadi kontrak itu dinamakan bai' salam. Terusnya, kita juga mempunyai kontrak bai' al-murabahah, di mana sebagai point of view daripada penjual, di mana bai' al-murabahah ni, apabila kita menjual sesuatu tu, kita mendapat kerugian instead of the profit. Dan saya rasa itulah di saat mana kita sebagai penjual, kita kena berhati-hati, sebab kita mendapat harga yang lebih rendah orang menawarkan berbanding dengan harga asal. Lepas tu yang terakhir, yang kelima adalah dia mempunyai kontrak ijarah, di mana di dalam aplikasi Carousel tu, saya contohnya sebagai penjual, saya boleh menyewa iklan-iklan di apps itu untuk saya mempromosikan barangan saya, barangan jualan saya. Misalnya contohnya kalau saya tak ada kurang tarikan customer, pelanggan, saya boleh menyewa
iaitu kontrak ijarah di aplikasi iklan promosi itu untuk saya promote barang-barang saya. Itu je. Kalau perbahasan ulama pula macam mana? Kalau perbahasan ulama saya tak berapa pasti. Mungkin kita boleh tanya Hana pada esok hari. Tak, aku tak apa. Tapi kau tak selising dengan benda macam ni. Itu sakit pinggan kau buat tu. Sakit kau ada. Kenapa pula? Tak, dia macam tu bukan Hana ke? Hey, lah semalam kita nak bincang pasal perbahasan ulama mengenai apps Corsair tu. Datuk tunggu apa lagi? Jom jumpa dia. Jom. Hana. Hana. Sorry aku tak kacau. Nak tanya something ni. Kau busy ke sekarang ni? Tak busy pun. Kenapa? Semalam aku nak buang baju-baju yang tak pakai ni. Lepas tu aku sempat dengan diorang berdua. Diorang cakap baju-baju yang tak pakai ni boleh jual dekat Corsair. Tapi aku tak pasti perbahasan ulama tentang apps Corsair tu. Bukan apa, sebab aku macam teringat yang engkau belajar tentang ekonomi Islam. Jadi aku rasa manalah tahu kau boleh tolong kita orang serba sedikit tentang perbahasan ulama ni. Itulah aku pun tak tahu sangat pasal benda ni. Sebab itulah aku suruh diorang tanya kau. Oh, boleh je. Aku dah pernah research dah dulu pasal benda ni. Sekejap aku cari. Menurut perbahasan ulama mengenai aplikasi Carousel ni, Jabatan Mufti Pulau Pinang dah mengharuskan jual beli dalam Carousel jika mematuhi prinsip-prinsip syarak. Yang pertama, mesti bebas daripada elemen riba, gharar, maisir dan perkara-perkara lain yang bertentangan dengan syarak. Dari pihak penjual pula dilarang melakukan an-najaj, terutamanya dalam bentuk moden, di mana mereka sengaja memaknai beberapa barang yang sama dengan harga yang lebih tinggi dari akaun lain, dengan tujuan untuk mengelirukan pelanggan supaya pelanggan meyakini mereka menjual dengan harga yang terendah, sedangkan harga yang mereka jual tu sama dengan penjual lain ataupun lebih tinggi. Dari pihak pembeli pula, tidak dibenarkan dengan sengaja membuat penilaian yang buruk dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi penjual tanpa sebab yang munasabah. So kesimpulannya dekat sini, penjual dengan pembeli ni mempunyai peranan mereka tersendiri ketika proses jual beli dijalankan. Oh, macam tu. Ni macam mana kau nak guna tak apps ni? Boleh guna depan ni. Tak nak? Okay lah. Kita orang gerak dululah Hana. Okay. Bye. Bye dah. Korang, aku nak join korang boleh? Buat apa kat sini? Okey tak apps Carousel tu Nurin? Okey tu okey, tapi waktu aku guna tu macam ada beberapa masalah yang aku hadapi dalam apps tu. So apa masalah yang kau hadap ni Nuri? Cuba kau share dekat kita orang. Mana tahu kita dah boleh tolong kau. Masalah yang pertama aku rasa macam ketara sangat bila aku guna apps Corsair ni. Aku rasa dari segi keselamatan transaksi dia, banyak berlaku penipuan atau penjualan barang yang mudah untuk orang tipu dalam apps ni. Macam tak betul lah dari segi deskripsi dia tu. Yang second, dari segi kualiti barang dia, sebab kita kan dekat apps ni kita tengok just dekat apps dia je, kita dapat tengok betul-betul. So dari segi kualiti barang tu mungkin bukan barang yang baru atau barang yang dah lama orang tak pakai tu, dia just jual dekat Carousel tu kan. Dari segi kualiti tu tak ni pun, tak dijamin pun kualiti dia. Lepas tu dari segi penghantaran tu kan, dari apps Carousel ni dia tak jamin penghantaran tu. Dia antara customer dengan customer tu kan, depends lah customer tu nak guna penghantaran yang macam mana kan. Maybe tu pun jadi satu masalah sebab lepas tu yang seterusnya, antara persaingan dalam apps tu, penjual-penjual dekat apps tu, persaingan tu pun agak tinggi juga. Ada
maybe ada yang jual sama tapi kualiti, macam aku cakap lah, kualiti barang tu itulah masalah yang maybe aku nampak dalam apps ni. Korang tahu tak apa penambahbaikan yang boleh buat, langkah-langkah penambahbaikan yang boleh buat dekat apps ni? Betul juga tu, sebab saya pernah menjadi seorang penjual dekat apps Carousell ni. Disebabkan aplikasi ini mengamalkan macam konsep C2C, customer to customer. Jadi pernah sekali tu saya dapat customer yang macam main-main je dengan barangan yang saya nak jual ni. Macam kadang-kadang diorang chat saya sebab diorang nak mintakan personal information tentang diri saya. Jadi saya rasa security di bahagian itu agaklah tidak patut. Betul tu, saya sebagai pembeli pula, saya pernah beli satu baju yang mana kualiti dia cakap pasal lain deskripsi barang tu. Tapi bila saya dapat baju tu, saya dapat material yang lain. So bagi saya sebagai pembeli, saya rasa benda ni tak adalah dengan apa yang saya dah setuju dan apa yang saya dah bayar. Betul, saya pun setuju. Baru-baru ni saya ada beli barang custom made yang baru tau. Lepas tu tak sampai dekat rumah pun barang-barang tu macam hilang. Saya tak tahulah apa yang puncanya tapi benda tu hilang. So rasa macam dia punya keselamatan parcel tu tak sampai kepada dia punya customer-customer. So rasa macam kena tipu, macam bazir lah duit-duit. Okay, macam ni lah, lepas kita dah dapat kesan masalah-masalah yang kita hadapi kan, Carousell mungkin boleh buat penambahbaikan dari segi yang first, apa yang aku lihat, pensyaratan hukum dia. Macam kita boleh war-warkan kepada orang ramai dari segi syariat hukum dia supaya kita tak rasa ragu-ragu untuk guna apps tu. Tak rasa takut, tak rasa was-was untuk guna apps tu. Dan kalau kita nak war-warkan kat orang lain, kita mungkin boleh sediakan template atau artikel berkenaan pensyaratan hukum dia dan orang boleh baca dan orang rasa selamat guna apps Carousell ni. Okey, untuk masalah aku pula, aku rasa pihak Carousell ni dia kena buatkan lagi penghantaran barang kepada customer. So macam penjual-penjual dalam aplikasi Carousell ni, dia boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak syarikat penghantaran yang lain yang terjamin selamat lah. So nanti barang-barang customer yang dihantar kepada customer tu akan terjamin selamat, lepas tu tak adalah hilang dah. Okay, aku pula rasa Carousell ni diorang kena mewajibkan kepada pembeli untuk membuat naik video pasal barang yang pembeli tu nak jual. So kesan daripada video tu, nanti customer tu sebelum dia beli, dia bolehlah tengok detail betul-betul macam mana keadaan barang yang pembeli tu nak jual. Jadi perkara ni boleh mengelakkan daripada konflik berlaku antara pembeli dengan penjual. Cadangan yang menarik sebenarnya. Kalau untuk saya pula, saya rasa syarikat Carousell ni kan macam salah satu syarikat yang ternama. Jadi aku kata kalau mereka cuba untuk lebih meningkatkan tahap security diorang. Contohnya diorang boleh, syarikat Carousell ni boleh mengaplikasikan sistem verifikasi identiti kepada peniaga dan juga pembeli. Dan saya yakin dengan salah satu kaedah ini, syarikat ini dapatlah detect kepada masalah ataupun macam sebarang penipuan ataupun scammer yang berlaku di dalam aplikasi itu. Dan seterusnya juga syarikat Carousell ni saya rasa dia boleh memberi panduan ataupun tata cara untuk seseorang itu membuat laporan sebarang penipuan ataupun sebarang scammer yang berlaku di aplikasi itu. Itu je lah pendapat saya. Oh, baiklah kalau macam tu aku gerak dululah. Bye semua. Bye.